Ustaz, sahabat saya tanya, dia semaya tak pakai baju. Dia semaya tak pakai baju, lepas semaya suami dia tegur nampak warna kulit. Adakah sah semaya dia? And adakah dia perlu ulang semaya dia? Saya tak faham yang ustaz royak baru ni. Semaya fardu tak boleh ulang, melainkan niat nak semaya jemaah. Mohon pencerahan ustaz. La haula wala quwata illa billah. Lo ni masalah jangan nak campur ceritalah. Masalah orang semaya, orang Tino semaya tak pakai baju sebelah dalam. Lepas tu lagu mana? Dia pakai kain kano. Kain kano dia nipis nampak warna kulit. Kalau nampak warna kulit, maka semaya dia batal. Wajib kena ulang semula. Dia kata ada ustaz ngajar itu semaya fardu tak boleh ulang. Gini, semaya fardu hak sah dah tak boleh nak ulang. Contohnya zuhur, semaya kita sah dah, tiba-tiba sedap semaya zuhur nak sebulan. Tak boleh, sekali saja sehari. Dalam sehari sekali saja semaya zuhur. Hak sah. Mana kalau hak tak sah wajib kena ulang. Ni hak sah dah tak boleh ulang. Hamba ngajar itu kata hak sah dah tak boleh ulang. Kecuali kalau nak berjemaah. Kita semaya sore zuhur. Sah dah. Tiba-tiba ada orang mari semaya jemaah. Kita pun ala ruginya lah saya. Ulang pula semaya zuhur. Boleh. Kalau dengan alasan nak berjemaah. Hak ni masalah, hak dia mau tanya ni, masalah semaya tak sah tu wajib ulang weh. Boleh kaum muslimat dalam keadaan hadas haid membaca Fatihah secara penuh. Setakat mana kaum muslimat yang haid boleh menanggung bacaan ayat Al-Quran. Jazakumullahu khairan katsira. Baca Quran tak boleh orang haid dah. Dalam mazhab kita, orang haid tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Al-Quran. Manakala tengok Al-Quran boleh. Tengok Al-Quran boleh. Baca dalam hati boleh. Ataupun baca yang tidak jelas. Ngulai Quran. Gitu. Boleh. Jangan sebut Bismillah. Tak boleh hukum dia berdosa. Kalau nak baca juga, niat zikir. Niat benda tu jadi zikir. Niat zikir kita. Contohnya kita nak tidur, memang amalan kita baca ayat kursi. Ayat kursi ni bukan doa. Ayat Quran betul. Kalau ayat berbentuk doa, tak apa. Macam kita nak naik kenderaan, kita baca Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrini wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ayat Quran tu. Tapi dia berbentuk doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayat Quran tu. Ya, tapi berbentuk doa. Hak ni ayat kursi, bukan doa ni. Boleh ke tak? Kena niat zikir. Apa maksud niat zikir? Itu adalah wirid bacaan hamba. Bukan niat bacaan Al-Quran, tapi wirid hamba. Nak tidur baca ayat kursi. Maka boleh niat zikir. Ustaz, orang awal boleh tak pergi pondok ustaz untuk mengaji atau tak boleh? Pondok ni memang untuk orang mari ngaji, bukan kata kila kicak ni. Memang orang mari ngaji yang berbuka pondok ni memang untuk orang mari ngaji. Apa tak boleh mari ngaji pula ya? Cuma ada masa dia lah. Untuk orang awam kita buka ni pagi Jumaat pukul 9 sampai pukul 10.30 lebih kurang. Lepas tu Ahad malam Isnin Maulid, lepas tu Rabu malam Khamis. 3 masa saja. Rabu malam Khamis lepas Isyak, Maghrib Ahad malam Isnin, lepas tu pagi Jumaat. Tu untuk orang awam. Manakala hak sini, hak pelajar sini ada macam dalam ngaji dia nya. Tu masa dia lah. Tanya saja kau nak mari ni. Tuan guru yang di sini. Ada tak petua ataupun amalan ataupun doa yang boleh diamalkan untuk dapat anak perempuan? Oh, payah. Kijak ni bagai payah berlaku ni. Hamba pun tak reti lah mana. Demo royak lah.
Kalau nak dapat anak perempuan, lepas bersama dengan isteri, suruh isteri kita nyengging sebelah kiri. Nyengging sebelah kiri. Kalau dia nyengging sebelah kanan, boleh anak jatuh. Kalau nyengging sebelah kiri, boleh anak tina. Banyak makan sayur, anak tina. Banyak makan daging, anak jatuh. Lagu tu. Cara dia. Gitulah lebih kurangnya. Pahok lain tu abang tak tahu lagi. Ustaz, apakah hukum jual jersey ada tanda salib? Dulu beli tak sedar. Dah lama pakai baju baru sedar. Tak nak pakai dah. Bab dah tahu dah, biar tak payah gapo dah lah. Ya gini, setiap pakaian apa sahaja yang menunjuk ke tanda kekufuran, tanda kekafiran. Jadi salib ni orang faham. Tanda kepercayaan Kristian menunjuk ke Tuhan tu ada 3, tu menunjuk ke. Kalau dia orang kafir tak ada menunjuk ke kekufuran lagi, tu menunjuk ke bangsa dia. Bangsa Inggeris lain tak jadi kafir lagi. Dia gapo dia ikut, dia negara orang kafir, negara Brazil, negara gapo tak apa lagi. Tu menunjuk ke bangsa dia, pakaian orang kafir tak apa lagi. Jangan lambai-lambai kufur. Seperti lambai agama dia, lambai Buddha ko lambai Christian cross ni apa dah, lambai salib ni. Hak ni tak boleh. Kalau benda tu nampak memuliakan dia, seperti pakaian. Pakaian baju pakai, letak dada. Tak boleh memuliakan, hukum dia haram. Pahala ni buailah, tak payahlah pakai salib tu. Macam-macam lah. Orang buat betul, kita perasalah. Tak semua benda lagu ni tu salib berlaku. Kalau tidak gitu nyanyolah. Nama ke rumah, apa demo tak siap? Hamba nak buat kasar jatah. Tak boleh nak buat kata perabung. Ya jadi silai lagu tu. Jadi nampak supaya salib rumah hamba. Dok. Salib ni dia buat roh salib tu betul gitu nah. Nama ke tak buat rumah. Bahasa ayah tak siap-siap apa. Hamba nak buat perabung lagu ni, perabung rojal lagu ni. Ya jadi lagu tu jadi nampak supaya salib pula. Pas selok nak tak buat kerja lah kita nyo. Nah. Ya jangan lagu tu. Tuan Guru, dalam dunia Islam hari ini khususnya umat Islam di Malaysia, wujudnya satu kelompok golongan yang klaim mereka bermanhaj salafi. Golongan ini beriktikad dengan tauhid 3. Soalan saya, adakah dalam pengajian kitab-kitab tauhid karangan ulama yang hidup di zaman salaf mengajar tauhid 3? Tak tahulah, hamba tak buat kajian secara mendalam. Cuma hamba biasa dengar seorang orang alim lah, nama dia Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Katanya dia tauhid 3 ini diasaskan pada tahun 600 oleh seorang nama dia Ibnu Taimiyah. Dia yang mula membahagikan tauhid ni kepada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Tahun 900 ni bukan salaf. Salaf ni Abu Hasan Asy'ari, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki. Semua tak ada lagi bahas tajuk tauhid 3. Akidah Tahawiyah, tu zaman salaf belaka. Imam Abu Hanifah tak pernah bagi tauhid kepada 3. Dia zaman salaf tu. Berarti sumber hak paling tepat adalah sumber kita. Sumber dia zaman khalaf pun. Tapi tiba-tiba dia kata hak dia bawa tu salaf. Memang tak betul. Jadi mudah nak sebut tak ada ulama membahagikan tauhid kepada 3 kecuali Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni tahun 600. Bukan salah sama sekali. Bolehkah kita ambil wuduk selepas mandi dalam keadaan basuh tanpa lak dulu badai selepas mandi? Boleh hukum dia. Kau penting ambil air semaya rata molek. Ni saya basuh-basuh lagi lepas mandi ambil semaya. Ya boleh, tak ada masalah apa. Ya tak syarat kering dulu. Ustaz saya nak tanya, kalau ditimpa sakit. Kalau ditimpa sakit makna Allah nak hapuskan dosa. Tapi kalau sakit 24 jam,
Adakah Allah hapuskan dosa seorang itu 24 jam juga? Dalam hadis Nabi sebut lagu tu. Nabi kata tidak terkena satu jarum ataupun duri di tangan seorang mukmin kecuali menjadi kifarat penghapus dosa dia. 24 jam. Cocok kifarat dosa kita lah tu. Lepas tu buat apa? Tak boleh terima ke? Tak boleh terima kita sakit. Kau guano sebenarnya. Kalau nak sakit sikit-sikit ya. Apa sebenarnya? Kita ni hamba Tuhan, kakak dia Tuhan kesian kita nak cuci diri kita. Kita ni taubat tak jadi lah mana, taubat main dengan Tuhannya. Maka Tuhan nak bersih lah ke mana? Dengan cara lagu ni ya. Barulah kita apabila mati bersih daripada dosa. Sakit lagu tu Ustaz 24 jam. Dosamu banyak. Padahal Tuhan nak cuci. Kalau dosamu sikit, kali sakit setengah jam ya. Tiba-tiba dia buat dosa banyak, kotor banyak, Tuhan nak cuci, marah pula. Supaya orang duk main seluk lah. Kena gonyoh kuat lah. Sebab apa duk main seluk ke apa dia? Kalau orang tak kotor lah mana, gonyoh sikit-sikit ya. Gitu. Ustaz, saya ada membeli rumah dengan membuat loan. Buat loan lah. Bahasa standard. Buta sebut malu ke apa dia. Toleh tak standard lah. Bahasa lain ni panggil loan. Hutang tak panggil, panggil pinjam. Boleh pinjam tak? Pinjam. Bukan pinjam, hutang sebenar. Bahasa tu cover tu. Buat loan lah. Sebelum ni saya tidak memahami perihal riba sebenar. Saya tahu hal ini selepas sudah pun membelinya. Tujuan saya membeli bukan atas dasar kepentingan diri sendiri. Beli kerana fikir ke mama dan adik-adik yang duduk di rumah sewa. Risau takut dihalau orang. Jadi perlukah saya menjual balik rumah tu demi menjaga hubungan saya dengan Tuhan? Payahlah ni. Gini Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata akhir zaman orang yang tak makan riba pun akan kena juga debu-debu riba. Orang yang tak makan riba tapi dia akan kena juga debu-debu riba. Katanya ulama tidak sama orang yang makan riba dalam keadaan dia suka dengan orang yang makan riba dalam keadaan terpaksa. Lo ni start daripada beranak tu riba dah. Pinjam pitih gapo dia untuk bini beranak. Lepas tu anak nak start ngaji buat pinjaman pula. Loan pula buat pinjaman ngaji pula. Lepas tu masuk you buat pinjaman pula. Nikah buat pinjaman. Nak beli rumah buat loan pula. Beli kereta loan. Hidup dengan loan gitu. Tunggu masuk loan gitu. Jadi pinjaman ni ada orang bukan dia nak minjam sangat. Tapi kerana terpaksa dia panggil. Nak rumah. Keperluan rumah ni. Kenderaan. Maka terpaksa. Pengajian. Maka katanya ulama. Kalau kita buta atas dasar benda-benda lagu tu. Benda-benda panggil terpaksa. Saya terpaksa. Cakap saya nak biar anak saya jadi bodoh lagu tu. Tak boleh ilmu, tak boleh apa. Dia ada harapan nak jadi orang pandai. Saya terpaksa pinjam. Nak atas ngaji jauh-jauh ni kena pitih. Lepas tu rumah. Saya nak duduk atas rumah juga. Maka terpaksa pinjam duit buat rumah. Lepas tu nak pergi kerja, nak pergi apa perlu kenderaan. Lepas tu terpaksa untuk benda asasi lagu tu katanya ulama tidak sama. Dosa, ada setengah ulama kata dosa, mu pinjam lagu mana pun dosa, tapi tak sama dengan orang sungai. Pinjam tu kadang saja nak berpoyo-poyo, nak main, nak saja nak bermain-main dengan pinjaman. Tu tak boleh hukum dia. Jadi kalau terpaksa lagu tu ulama kelonggar dia. Masalah riba, Dr. Ali Al-Jumu'ah, mufti Mesir, dia memfatwakan riba tidak berlaku. Riba tidak berlaku dengan duit. Pinjaman sekarang tidak berlaku riba. Dan ada seorang tok guru di Kedah, dipanggil Raja Pekoh negeri Kedah. Tok guru ayah Cik Kok Diang dipanggil. Soho dia ni. Bagi dia duit tidak berlaku riba. Bagi dia. Jadi benda tu ada khilaf juga.
Maka kalau terpaksa, tak apalah, terpaksa. Ingat kalau terpaksa. Dan disebut di dalam topoh Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar keluar fatwa boleh kerajaan berhutang dan mengenal riba. Boleh kerajaan berhutang yang ada riba kerana terpaksa. Kerajaan macam kita Malaysia terpaksa berhutang dengan bank negara, bank dunia. Kerana nak jaga negara, nak ada lapu, nak menguruskan negara. Maka untuk pengurusan negara dibenarkan, apatah lagi urusan peribadi. Di dalam topoh kata boleh berhutang kerajaan kerana maslahah. Sekalipun bank dunia mengenalkan riba, terpaksa nak kata guana. Moleknya janganlah moleknya. Tapi kalau dah terpaksa nak kata guana. Tu panggil debu-debu riba tu. Apakah boleh hantar anak ke sekolah? Sudah. Wenakula ni kau dia sekolah kau Wenakula ni. Bukan Dracula. Dracula ni bukan sekolah. Wenakula ni kau dia. Sekolah kau dia Wenakula ni. Ambo biasa dengar tu tapi tak ingat dah maksud dia gapo. Gapo dia sekolah Wenakula ni? Gapo dia kata? Sekolah kau? Sekolah Cina, sekolah India. Bapaknya tak boleh masuk sekolah Cina. Nyanyo Cina, tak boleh masuk sekolah dia. Ngaji sekolah Cina. Orang Islam orang Cina pun tak apa. Ya salah bukan di Cina tu. Di bangsa tak salah, bangsa tak dosa. Islam itu hak kepada semua bangsa. Tak ada kata Islam hanya untuk orang Melayu. Tak layak untuk orang Cina, tak layak untuk orang India. Bangsa tak dosa. Bangsa tak dosa. Bangsa Amerika, bangsa Yahudi tak dosa, bangsa tidak berdosa. Kafir itu yang dosanya. Adakah bai'ah di sekolah akan mempengaruhi? Kecik Arab separuh, Inggeris separuh ni penat kita nak baca soalan. Adakah bi'ah di sekolah akan mempengaruhi pemikiran anak? Tetapi sekarang sekolah biasa pun program dijalankan pun banyak tiada gambaran Islam. Padahal mu nak tanya gapo benar ni? Ambo bukan menteri pendidikan. Kamu dulu menteri pendidikan, sekarang menteri pelajaran. Orang kata menteri pendidikan lebih baik daripada menteri pelajaran. Apa? Sebab sekarang ajar saja tidak didik. Dulu menteri pendidikan bukan ajar, bahkan dia didik pula. Beza didik dengan ajar ni. Kalau ajar, ya teori. Mu nak semayang, mu tak asyik semayang, mu nak jadi jahat, lah gilah. Tu ajar dia panggil. Didik bukan lagu tu. Pastikan budak ini ikut apa yang ia belajar. Ini panggil didik. Maka ditukarlah menteri pendidikan jadi menteri pelajaran. Masalah mengaji di sekolah mana-mana tidak ada masalah. Dulu hukum mengaji di sekolah bangsa mana pun tidak ada masalah. Kerana ilmu itu tidak ada istilah kehinaan. Semua ilmu itu mulia. Bahkan Nabi kata, belajarlah bahasa bangsa lain supaya selamat daripada tipu daya dia. Amina mim makrihim. Man ta'allama lughata qaumi amina mim makrihim. Siapa dia belajar bahasa mana-mana bangsa, selamat daripada kena tipu. Tu. Nabi Muhammad suruh seorang sahabat nama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni penulis wahyu. Penulis wahyu. Zaid bin Sabit Rasulullah mari panggil. Zaid bin Sabit, aku tengok mu ni bisa kata. Otak geliga. Gini, mu ngaji bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Zaid bin Sabit ngaji 18 hari.
Alim dalam bahasa Suryani, bahasa Ibrani. Katanya Rasulullah sebab pok dia atas surat aku tak percayalah mana pok dia. Surat pok dia takut dia tipu pok kita saja. Jadi mung pergi belajar. Maka Nabi suruh pergi belajar bahasa Yahudi weh. Suryani, Hebrew, bahasa Hebrew ni. Bahasa yak kita bunyi Hebrew tu gak. Sudah kafir dah lah. Tak ada gapo lagi kafir. Kafir ni orang tak ngaji fardu ain. Kau tu nak jadi kau kafirnya. Hak ni hak pergi ngaji bahasa lain pula jadi kafir. Jadi ngaji bahasa mana, kau sekolah mana tak ada masalah. Asal hukumnya. Dia kata suasana sekolah mempengaruhi. Jalalah. Masalah ngaji tidak salah tapi suasana sekolah. Ada sayang hamba tu. Supo Cina dah. Gewe pun Cina. Kecek Cina. Pakai skirt saja. Supo Cina. Asalnya nak ngaji nak ambil bahasa ya. Jadi Cina yang di Cina ke. Bahasa Cina, supo Cina, kecek betul sungguh. Cocek. Gewe dia pun Cina, tak tahu. Asalnya ayuh hatta nak suruh. Tu pengaruh. Pakai skirt. Ada kaum hamba tu bukan pakai skirt. Kita tak tahu dia pakai seluar kecil benar. Budak Tino pakai seluar kecil. Bukan kata skirt ni macam ada labuh sikit. Rapat jik. Tu orang panggil. Rapat jik dah. Seluar lagu mana? Dah saing pun dia tak masalah. Pelik kata. Suasana memang tidak ada suasana agama. Bukan kata sekolah Cina, sekolah kita pun. Tino jatuh. Program mengukah bukit. Tino ukah, jatuh je tolak. Tolak tu gak, jatuh ni. Tak apa. Atas bahu saya. Lepas tu program ke apa dia lagu tu. Nak salah ke apa dia. Tu susunan program tu lah salah. Bukan kata di bangsa dia tu salah. Cara susunan dia tu dah. Jadi gitulah nak ayatnya. Jadi kalau kita sayang ke anak kita. Kita tahu anak kita ni cak lipat. Supaya kita. Okey, dia letak tempat hok membantu dia. Jangan tempat hok melemahkan lagi iman dia. Nyanyolah dia. Dia tengah muda lagi. Nafsu tengah kuat. Tiba-tiba tak letak lagu tu. Tak kuat iman kak. Dia letak tempat kuat iman. Saya ngata iman kau. Kuat iman. Ustaz mohon ustaz ijazah ke zikir hu. Bagaimana cara nak mengamalkannya? Zikir hu ni kena mari jumpa direct lah. Hamba tak ijazah ke. Hamba ada ijazah tapi hamba tak ijazah ke. Zikir hu dipanggil. Macam-macam lah zikir hu ni. Cuma hamba tak ijazah ke. Waktu kena mari jumpa hamba lah. Nak tengok setara mana gak nak zikir hu ni. Hamba nak tanya lah fardu ain tu betul ke tak. Sifat-sifat 20 ke semaya. Nama sepak tai cicuk batai semaya ke kena buat gana. Dia ambil semaya berat tak boleh zikir hu lagi tu lagu tu. Jadi muka lain. Bagaimana cara nak ubati atau mengatasi penyakit panas bara diri ataupun anak? Terima kasih. Payah perangai jenis pongoh lagu ni kat Allah. Orang duk biasa layan nafsu serakah dia ni kat. Tiba-tiba dia nak berhenti, payah lah. Kita duk biasa ajar makan. Jadi kacik lagu tu. Duk biasa baking, duk biasa marah ke orang, duk biasa gocoh orang. Payah nak berhenti weh. Orang tak biasa gocoh tak apa, orang biasa kaki gocoh. Kita kalau duk biasa kecek dengan bini sikit nampak bini akak. Ajar sekali lah kita akak tangan. Mudah lalu, rengeh lalu akak tangan. Jangan aja. Berlatih pula. Pegang. Demo kalau nampak abai nak marah, demo ikat ambo. Belajar. Sebagaimana kita ajar kita jadi sebagai seorang pemarah, ajar pula jadi seorang penyabar. Lepas tu banyak ke berpuasa. Jangan makan benda-benda hok berkait dengan daging, dengan darah. Hok ada hatu, ada setan. Makan benda berunsur vegetarian sikit. Makan sayur kalau lebih. Lepas tu kurang ke makan. Dia lapar ni kak. Nak marah tak sih? Tahu malah. Apa? Lapar. Jadi lapar ni ada kelebihan juga. Banyak baca Quran, banyak selawat ke Nabi. Wallahu a'lam al-Fatihah.
petunjuk hati Ibadah Al-Mustafa kami mencari ilmu suci, petunjuk hati berat ilahi. Pagi dan petang tidak pernah sunyi, mengaji berbakti untuk umat sejati. Ribat Al-Mustafa cahaya Ibnu Muhammadi, ahli sunnah wal jamaah jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu kami melangkah pasti menuju ridha Allah di jalan yang suci.